Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofia binti Awis Kurnain bernombor metrik A192603 daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Nama saya Siti Nurfarzana binti Nurizan, nombor metrik A192617 daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia Nadirah binti Rosli dan nombor metrik saya A192585. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmira Pintar Darmas, A193333. Saya daripada Fakulti Pengajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zulaika binti Zamri bernombor metrik A193504 dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya juga merupakan pelajar bagi subjek citra. Bagi subjek citra, Pelajar citra, penjelajahan ekosistem dan juga alam sekitar. MCP 1522 batch yang ke-15 atau nama singkatannya Ekorelawan. Dalam subjek citra ini, saya telah mengikuti 12 modul yang telah disediakan. Antaranya modul realiti maya untuk kelestarian, perubahan iklim, teknologi maklumat untuk kelestarian, kenali ekosistem, teknologi hijau, pengurusan sisa, teknologi, tenaga, geologi, hutan bakau, air, tanah tanah dan geopark. Senara modul yang saya sertai ialah yang pertama modul realiti maya untuk kelestarian, yang kedua modul teknologi maklumat, yang ketiga modul mengenali ekosistem, yang keempat modul teknologi hijau, yang kelima modul pengurusan sisa, yang keenam modul tenaga, yang ketujuh modul geologi, yang ke-8 modul hutan bakau, yang ke-9 modul air dan yang terakhir modul tanah. Daripada citra ini, kami banyak menyertai banyak modul seperti tanah tani sihat. Terdapat pelbagai modul yang menarik yang saya ikuti sepanjang citra ini berlangsung. Antaranya kenali ekosistem kita, teknologi maklumat untuk kelestarian, teknologi hijau, tanah tanah sihat, pengurusan sisa, air, sungai dan manusia, geologi asas kehidupan, tenaga, hutan bakau, geopark dan sebagainya. Dalam subjek citra ini, saya telah mengikuti 11 modul yang disediakan seperti realiti maya untuk kelestarian, perubahan iklim, teknologi maklumat untuk kelestarian, kualiti udara, pengalaman daripada pandemik COVID-19, teknologi hijau, kenali ekosistem kita, tanah-tanah yang sihat, air, sungai dan manusia, geologi asas kehidupan, tenaga dan juga geopark. Melalui modul-modul yang saya telah ikuti, terdapat 2 modul yang saya minati. Pertama, modul pengurusan sisa. Modul pengurusan sisa. Modul pengurusan sisa yang disampaikan oleh 3 orang tenaga pengajar iaitu Prof. Dr. Nor Ezlin Ahmad Basri, Dr. Irfana Kabir Ahmad dan Dr. Nurul Ain Abdul Jalil. Dalam modul ini, ia memberi pengetahuan kepada saya bahawa sisa pepejal mempunyai beberapa kategori dan jenis dan tidak semua sisa pepejal itu perlu dibuang dan tidak berguna lagi. Sisa pepejal seperti kertas, plastik, tin, kaca dan lain-lain lagi boleh dikitas semula melalui konsep 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan recover. Konsep ini merupakan salah satu usaha untuk menjamin kelestarian alam sekitar. Melalui konsep 5R dalam modul ini, ia membantu kita dalam mempraktikkan pengurangan bahan buangan, mengurangkan pencemaran air dan udara, memupuk sifat cintakan alam sekitar serta memupuk sifat berjimat cermat. Kerana dalam modul ini menyatakan konsep isi pepejal iaitu bahan atau barang yang tidak diperlukan atau digunakan dalam kehidupan seharian manusia maupun aktiviti perniagaan. Dalam modul ini menyatakan bahawa setiap rakyat Malaysia membuang sebanyak 1.17 kg per hari sisa pepejal secara purata. Jenis-jenis sisa ada 4,
Yang pertama, sisa baki. Sisa baki merupakan sisa pepejal isi rumah yang tidak boleh digunakan semula, merangkumi sisa makanan, sisa dapur, lampin pakai buang dan bahan yang kotor. Jenis yang kedua iaitu sisa kitar semula. Sisa pepejal isi rumah yang diasihkan untuk dikitar semula termasuk kertas dan juga plastik. Jenis yang ketiga pula, sisa taman iaitu pokok, daun, tumbuhan menjala, rumput atau akar yang melekat pada tanah. Jenis yang keempat ialah sisa pukal. Sisa pepejal isi rumah yang terlebih besar seperti perabot, batang pokok, dahan dan juga perkakasan. 5R of Zero Waste. Yang pertama, refuse. Yang kedua, reduce. Yang ketiga, reuse. Yang keempat, recycle. Dan yang kelima iaitu recover. Pengurusan sisa merupakan aspek penting dalam usaha menuju kelestarian alam sekitar. Dalam usaha mengurangkan impak negatif terhadap alam, penting bagi kita untuk memahami bahawa sisa buangan seperti sampah dan bahan terbuang tidak semestinya menjadi beban, tetapi boleh menjadi sumber yang berharga jika dikelola dengan bijak. Dengan mengamalkan amalan kitar semula, pengurusan sisa boleh mengurangkan penimbunan sampah di tapak pelupusan akhir, menjimatkan sumber alam yang terhad dan mendorong kelestarian dengan menyediakan bahan mentah alternatif. Kita perlu menggalakkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pengurusan sisa serta bekerjasama dengan pihak berkuasa dan industri untuk membangunkan sistem yang efisien dalam mengendalikan, mengurangkan dan menggunakan semula sisa-sisa ini. Bagaimanapun, cabaran dalam pengurusan sisa tidak dapat diatasi sepenuhnya tanpa kesedaran individu dan komitmen kolektif. Kita perlu mengubah cara kita memandang sisa buangan dari sesuatu yang tidak berfaedah menjadi potensi untuk diurus dan dimanfaatkan semula. Penting untuk menggalakkan amalan seperti mengurangkan penggunaan bahan sekali pakai, mengasingkan sisa mengikut jenis untuk memudahkan kitar semula dan mengambil inisiatif dalam menjalankan program-program pembersihan dan pengutipan sampah. Dalam jangka panjang, kesedaran dan amalan baik ini akan membantu kita mencapai persekitaran yang lebih bersih, sumber daya yang lebih lestari dan warisan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Modul kedua yang saya minati ialah modul air, sungai dan manusia. Di dalam modul ini, saya dapat mengetahui bahawa di bumi terdapat 70% air dan 30% daripadanya adalah darat. Di Malaysia sahaja terdapat 1,800 batang sungai. Air merupakan sumber utama dalam kehidupan seharian manusia. Air digunakan untuk minuman, memasak, mandi, termasuk juga proses perikanan domestik, industri, ternakan, pengairan dan lain-lain lagi. Oleh itu, dalam modul ini, ia menekankan kepada masyarakat tentang cara memelihara dan memelihara air agar ia sentiasa terjamin bersih dengan tidak membuang sampah sarak ke dalam longkang, sungai, tasik dan sebagainya, selain mengawal pembuangan sisa kilang ke dalam air, mengurangkan penerakaan hutan dan akhir sekali menjimatkan penggunaan air. Daripada tanah-tanah sihat itu, saya dapat mengetahui jenis-jenis tanah sama ada tanah itu adalah tanah lom, tanah pasir, tanah liat ataupun tanah endapan. Daripada tanah-tanah itu, kita mengetahui sama ada tanah itu adalah tanah yang sesuai untuk tanaman ataupun tidak sesuai untuk tanaman. Saya juga mengetahui cara untuk membaca sama ada tanah itu beralkali tinggi, berasid ataupun neutral. Daripada bacaan-bacaan itu, kita dapat mengetahui tanah itu adalah tanah yang subur ataupun tidak subur, yang mana dia adakah sesuai untuk membuat untuk tanaman ataupun tidak sesuai untuk dijadikan tanah tanaman.
Seterusnya, modul yang menarik minat saya merupakan modul tenaga yang disampaikan oleh Dr. Halim Razali. Tenaga adalah salah satu komponen penting dalam fungsi semua aktiviti di dunia ini. Tanpa tenaga, kita tidak mungkin dapat melakukan pelbagai tugas dan proses kehidupan seharian. Kuasa boleh mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti dari kuasa kinetik ke kuasa berpotensi atau dari kuasa haba ke kuasa elektrik. Manusia telah membangunkan teknologi untuk menjana, menyimpan dan menukar kuasa mengikut keperluan seperti tenaga solar, angin dan air serta tenaga fosil. Adalah penting bagi manusia untuk memahami cara mengurus tenaga dengan bijak untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar dan menyediakan sumber yang mampan untuk generasi akan datang. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, kuasa juga mempunyai peranan penting. Sektor perindustrian, pengangkutan dan komunikasi bergantung pada bekalan kuasa yang boleh dipercayai untuk beroperasi. Perkembangan teknologi semakin menyebabkan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga suria dan angin untuk mengurangkan pergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Oleh itu, kesedaran tentang kepentingan kecekapan kuasa dan penyelidikan berterusan dalam bidang ini adalah kunci dalam mewujudkan masa depan yang mampan dan inovatif. Terdapat satu modul yang paling saya minati, iaitu modul kenali ekosistem kita. Ekosistem merupakan satu sistem yang melibatkan tindak balas antara benda hidup, biotik, dengan benda bukan hidup, abiotik. Unsur-unsur ini adalah saling berkait antara satu sama lain. Sebagai contohnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air dan juga udara untuk hidup. Kelebihan menyertai subjek citra LMCP 1522 adalah: yang pertama, kita dapat mengekalkan ekosistem dan habitat yang sihat. Yang kedua, dapat membendung masalah pencemaran. Yang ketiga, dapat menjamin bekalan sumber alam semula jadi. Yang keempat, menjadi pusat tarikan pelancong. Dan yang kelima ialah dapat mewujudkan suasana yang selesa untuk didiami. Jadi, saya menyeru dan berharap agar mahasiswa-mahasiswi UKM dapat turut serta mengikuti penjelajahan ekosistem dan alam sekitar di masa akan datang. Kerana melalui subjek ini, kita dapat memperoleh input-input tentang ekosistem di dunia serta membantu memberi kesedaran kepada kita untuk terus menjaga ekosistem dan alam sekitar untuk kegunaan generasi masa hadapan. Saya menyeru dan berharap agar rakan-rakan yang sedang menonton video ini dapat turut serta menyertai subjek citra penjelajahan ekosistem alam sekitar ini kerana subjek ini banyak memberi kesedaran kepada kita tentang kepentingan kelestarian alam sekitar. Selain itu juga, subjek ini terdiri daripada pelbagai modul yang dapat dipelajari dan banyak memberi sumber pengetahuan tentang alam sekitar. Seterusnya dapat memupuk sifat cintakan alam sekitar dengan memelihara dan memelihara alam sekitar agar dapat hidup dengan sihat dan selesa kepada generasi akan datang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjelajahi keindahan alam sekitar melalui subjek citra penjelajahan ekosistem dan alam sekitar. Dalam subjek ini, kita akan mendapatkan peluang unik untuk memahami betapa pentingnya menjaga lingkungan kita. Dengan menyertai subjek ini, kita akan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup. Melalui penerakaan lapangan, kita akan belajar tentang kepelbagaian biologi, kitaran semula jadi dan kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem.
Ini bukan sahaja belajar di dalam kelas semata, tetapi juga pengalaman sebenar yang akan memperkaya visi dan keprihatinan kita terhadap alam sekitar. Dengan pengetahuan ini, kita akan menjadi ejen perubahan yang mampu mengambil tindakan untuk memelihara dan melindungi alam sekitar untuk masa depan yang mampai. Oleh itu, mari sertai perjalanan ini untuk menjadi pelindung alam dan mencipta perubahan positif untuk planet kita. Sekian, terima kasih. Jadi, daripada modul ini banyak ilmu baharu yang saya pelajari dan juga banyak aktiviti yang kami telah lakukan daripada citra ini. Saya sarankan kepada semua kawan-kawan untuk menyertai citra ini kerana banyak ilmu yang kita perolehi.